Okay, Assalamualaikum semua. Okay, sebelum pada ni minggu lepas ni kita dah bincang eksperimen 6.10 dan cikgu harap awak dah selesai lah buat laporan bagi eksperimen ini. Okay, dan semua ni data-data kita dah bincang sampai ke soalan-soalan mentafsir data kita dah bincang belakang dah. Okey, ni semua kita dah bincang. So, sekarang ni kita nak masuk bahagian yang seterusnya dalam tajuk ini. Okey, sekarang boleh rujuklah buku teks awak. Iaitu Rajah 0.5 ni. 0.5 buku teks awak muka surat 207 di mana Rajah menunjukkan carta alih, carta alih yang merumuskan tindak balas antara ket ion dengan larutan natrium hidroksida. Hak ni kita bincang dah minggu lepas, tapi dia buat dalam bentuk carta. Di mana kalau kita ada larutan garam, kita tambah sedikit larutan NaOH, so kita akan perhati sama ada mendakan terbentuk atau mendakan tidak terbentuk. Jika mendakan tidak terbentuk, maka kita panaskan larutan tersebut dan kita akan letakkan kertas litmus merah lembap di permukaan tabung uji dan kita akan dapati kertas litmus merah lembap bertukar menjadi biru. Maknanya, bila tiada mendakan, bila kita panas larutan tersebut, gas amonia terhasil. Jadi, bila kita dapati gas amonia terhasil, maka confirm sah bahawasanya dalam larutan garam ni ada ion ataupun ket ion amonium. Ket ion amonium. Itu jika tidak ada mendakan. Sekiranya ada mendakan, apa yang perlu perhati adalah warna mendakan tersebut. Ada warna ke dia? Ataupun tak ada warna. Kalau ada warna, warna apa? Kalau warna biru, ion kuprum 2. Kalau warna perang, ion ferrum 3. Kalau warna hijau, ion ferrum 2. Manakala bila kita tambah lagi larutan NaOH, maka kita akan dapati mendakan berwarna ini tidak larut dalam NaOH berlebihan. Dia tidak larut dalam NaOH berlebihan. Sekiranya tidak berwarna, kita dapat mendakan tetapi tidak berwarna. Tidak berwarna ni maknanya mendakan tersebut warna dia putih. Yang dikatakan tidak berwarna ni sebab bila kita larutkan dalam NaOH secara berlebihan, dia akan membentuk larutan tidak berwarna. Sebab tu kita kata tidak ada warna tu. Putih tu kita andaikan dia tak ada warna. Sedangkan kita tahu putih tu adalah satu warna juga. Tapi di sini dia kata tidak tu maknanya putih. Jadi bila kita tambah larutan NaOH berlebihan, tambah lagi dalam NaOH, kita macam buat revision lah, kita belajar minggu lepas, tambah lagi larutan NaOH berlebihan, kita akan dapati sama ada larut ataupun tidak larut lah. Kalau tidak larut, maka ia adalah ion Mg2+ dengan ion kalsium iaitu CaM. CaM. CaMg. Di mana CaM ini, magnesium, kalsium dengan magnesium ini dia tak larut dalam larutan NaOH berlebihan. Tetapi kalau dia larut dalam larutan NaOH berlebihan, kalau dia larut, membentuk larutan tidak berwarna, ia adalah Z. Z, A, P. Z. 2+, 3+, 2+. Z. Jadi kalau larut Z, kalau tak larut CaM. Kalau berwarna hijau Fe2+, perang Fe3+, dan biru Cu2+. So kita tengok seterusnya. Seterusnya amonia pula. Amonia pula, kalau kita ada larutan garam, kita tambah amonia, dia akan memberikan dua pemerhatian. Sama ada tiada mendakan terbentuk ataupun ada mendakan terbentuk. Jadi kalau tiada mendakan, maka ia kemungkinan ion Ca2+ dengan ion amonium. Yang hadir, kemungkinan yang hadir sama ada ion kalsium dengan ion amonium. Kalau tiada mendakan, maknanya
kalau ada mendakan, okey, maknanya mendakan putih terbentuk, maka kita pun tengoklah berwarna atau tidak. Kalau berwarna sama macam tadi. Okey, kalau Fe2 plus warnanya hijau, kalau Fe3 plus warna dia perang, kalau Cu2 plus warnanya biru. Okey, dan kita dapati kalau kita tambah lagi lautan amonia berlebihan, kita dapati Fe2 plus dengan Fe3 plus ni dia tidak larut dalam larutan amonia berlebihan. Tetapi untuk Cu2 plus ini dia larut dalam larutan amonia berlebihan untuk menghasilkan larutan biru tua. Okey, larutan biru tua. Okey, sekiranya mendakan itu tidak berwarna. Okey, tidak berwarna ni kita andaikan dia adalah putih tidak berwarna, maka kita tambah lagi larutan amonia sehingga berlebihan. So bila tambah berlebihan, larut ke dia? Kalau larut, ia adalah zinc sahaja. Kalau tidak larut, ia kemungkinan MAC. Okey, guna MAC MAC M A. Okey, cikgu lebih suka ingat MAC lah. MAP. MAC. Okey, di mana Mg2 plus, Al3 plus dengan Pb2 plus MAC. Okey, jadi kalau tidak larut, ia adalah MAC. Kalau larut, ia adalah zinc. Okey, jadi dua-dua, hak ni awak kena ingat lah. Okey, untuk rajah 5 poin ni, carta alih bagi rajah 5 poin ni dengan carta alih bagi rajah 0.57 ni awak kena ingat. Okey, supaya kita boleh tahulah bila awak diberi satu larutan garam ataupun garam, awak boleh kenal pasti cation ion dengan anion yang ada dalam garam tersebut untuk kita kenal pasti cation ion dia. Okey. So, kita pergi kepada seterusnya. Okey, seterusnya. Okey, dia bagi contoh 17. Okey, contoh 17. Okey, katakanlah larutan garam X ini berwarna biru. Jadi kita uji yang cation ion dia, kita nak uji dengan larutan NaO. Kita pun tambahlah sedikit lautan NaO, dapat mendakan biru. Tambah lagi lautan NaO sehingga berlebihan, kita dapati mendakan biru tidak larut dalam NaO berlebihan. So, kita punya inference. Okey, ni ion Cu2 plus ni kita panggil inference. Okey, ni kita panggil pemerhatian. Okey, so kita akan dapati inference kita kata ion Cu2 plus hadir. Lepas tu kita uji pula dengan amonia. Okey, tambah sedikit amonia dapat mendakan biru. Tambah lagi larutan amonia sehingga berlebihan, kita dapati mendakan biru larut menghasilkan larutan biru tua. Jadi daripada dua ujian ini confirm bahawasanya biru-biru ini adalah Cu. Maknanya dalam larutan X ini ada ion Cu2 plus. Ni cara macam mana kita nak buat ujian pengesahan untuk cation ion yang hadir dalam sesuatu larutan garam. Okey, so kita pergi kepada yang kedua. Yang kedua, katakanlah kita kata larutan garam X ini tidak ada warna. Jadi tak ada warna, kita ujilah dengan NaO. Bila kita uji NaO, tambah sikit dapat mendakan putih. Okay. Kemudian kita, bila dapat mendakan putih ni, dia kemungkinan zinc, kemungkinan aluminium, kemungkinan Pb, kemudian kemungkinan Mg, kemungkinan Ca. Okay. Sebab yang awak belajar tadi, cation ion yang kita belajar tadi ni, cikgu tulis semula cation ion yang kita belajar. Okay, kita ada amonium, NH4+, okay. Kita ada kalsium, kita ada magnesium, okay. Kita ada aluminium, kita ada zinc, kita ada Pb, okay, kita ada Fe2+, kita ada Fe3+, kita ada Cu2+. Okay, ada berapa semua ni cation ion yang kita belajar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 semua cation ion. Jadi bila 9, bila kita uji dengan NaO, okey, bila kita uji dengan amonia dengan NaO, so kita dapati mendakan putih terbentuk. Okey, kita pun tahulah kalau Cu ni biru, kalau Fe3 ni warna dia hijau, perang, kalau Fe3+ ni warna dia adalah hijau. Amonia ni dia tiada mendakan.
mendakan. So that's why lah kita kata kat sini kita nak royak bahawasanya yang mungkin hadir kemungkinan CA, kemudian kemungkinan MG, kemungkinan AL, kemudian kemungkinan ZN, kemungkinan PB. Ni yang dibuat kat sini ni. Kenapa dia kata benda ni? Sebab ni lah. Okey, bila kita tambah NaO, okey, dapat mendakan putih. Okey, sebab apa? Sebab kita tahu kalau amonia tiada mendakan. Kalau hok ni berwarna. Jadi kalau putih kemungkinan ni. That's why kita buat seterusnya. Tambahkan larutan NaO berlebihan. So kita dapati mendakan putih tidak larut dalam NaO berlebihan. So kalau tidak larut ia adalah calm. Okey, calm. Jadi Ca2 plus dengan Mg2 plus calm. Jadi daripada sini kita tahu bahawasanya melalui NaO kita dapat kat ion hadir, kemungkinan kalsium, kemungkinan magnesium. So kita tak boleh nak tahu hok mana so. Bila tak boleh nak tahu hok mana so, maka kita perlu buat ujian yang kedua dengan menggunakan larutan amonia. Okey, jadi bila kita buat larutan amonia, kita ada larutan garam X tambah sedikit amonia, didapati tiada perubahan. Maknanya tiada mendakan pun terbentuk. Okey, bila tiada perubahan ataupun tiada mendakan, maka ket ion kemungkinan kalsium ataupun amonium. Jadi daripada kedua-dua eksperimen ataupun kedua-dua aktiviti ni didapati untuk NaO ada kalsium, untuk amonia pun ada kalsium, maka barulah kita boleh buat soh kan. Okey, kita punya inference kita. Okey, inference kita boleh kata bahawasanya ket ion yang hadir dalam larutan garam X itu adalah ion kalsium. Okey. Okey, boleh faham ke tu? Jelas ke tu yang cikgu terang tu? Boleh faham ke? Okay, boleh. Okey, so kita pergi kepada contoh seterusnya. Contoh nombor 19. Okey. Sekiranya dia kata larutan garam X ini tidak ada warna. Okey, maka kita uji pula dengan NaO. Tak ada warna, kita uji dengan NaO. Tambah sedikit, dapat mendakan putih. Kita tahulah kalau dapat mendakan putih, ia kemungkinan yang ni hadir. Lepas tu kita tambah pula NaO secara berlebihan, maka kita akan dapati mendakan putih larut. Mendakan putih larut ia adalah Z. Z. Kita kena ingat, okey, kalau larut Z. Okey, ni Al3+, ni Pb2 plus Z. Jadi maknanya daripada ujian dengan NaO, bila kita dapati mendakan putih larut, maka kemungkinan zinc, aluminium, Pb yang hadir, Z yang hadir. Tak tahu mana so. Kemungkinan zinc, kemungkinan aluminium, kemungkinan Pb. So tak sah lah. Tak sah mana so. Kita pun boleh buat ujian yang kedua. Buat ujian yang kedua guna amonia. Sama juga, iaitu kita tambah sedikit lautan amonia dalam lautan garam, dapati mendakan putih terbentuk. Mendakan putih terbentuk, maka kita tahu kan ket ion, cikgu tulis mula ket ion tu kita ada NH4+, tadi ket ion tadi. Kita ada Ca2+, okey. Kita ada Mg2+, okey. Kita ada Al3+, kita ada Zn2+, kita ada Pb2+, okey. Kita ada Fe2+, kita ada Fe3+, kita ada Cu2+. So kita bila ada 9 kodok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, 9 semua sekali ni. Okey, bila 9, kita tahu hok ni dua ni dia tiada mendakan. Dalam amonia dia tiada mendakan. Hok ni dengan hok ni dia mendakan berwarna. Jadi sebab itulah bila kita tambah saja, kita tambah saja larutan NaO, larutan amonia, bila kita dapat mendakan putih, so mendakan putih kemungkinan. Okey, Mg, Al, Zn, Pb. Jadi kita pun tambahlah larutan amonia berlebihan. So kita dapati mendakan putih tidak larut. Tidak larut ia adalah PAM. PAM PAM, P-A-M, PAM. So, tambahlah. Okey, dia adalah PAM. Okey, so kalau PAM, kita pun tengoklah atas dengan bawah. Kita tengok atas dengan bawah. So, atas ada zinc, bawah tak ada zinc. Maka zinc ni bukan. Atas
tak ada Mg, bawah ada Mg. Okey, Mg ni buket. So, atas ada Al, bawah ada Al, atas ada PB, bawah ada PB. That's why lah dia punya inference dia. Okay, inference ion Al3+ dan ion PB2+ mungkin hadir. Okay, bila situasi lagu ni, kita tak tahulah garam X ni ada gapo. Ada Al ke, ada PB. Tak tahu. Dia sepatutnya ada saja. Oleh kerana kita tak tahu Al ke PB ke, sebab Al dengan PB memberikan pemerhatian yang sama dalam NaOH dan juga dalam amonia, maka kita perlu buat ujian pengesahan seterusnya, iaitu ujian pengesahan nak uji sama ada ion tersebut Al3+ ataupun ion tersebut adalah PB2+. Okey, sekejap ya. Okey ya. Okey, jadi daripada sini, okey, cikgu pergi buka apa tu? Pergi pasal bateri apa tu komputer. Saat ni takut habis bateri, cikgu duduk tengah mengajar tak dia habis nak rekod tu. So ion Fe. Jadi tadi kan masalah kita adalah kemungkinan Al, kemungkinan PB. So kita tak tahu mana dalam lautan garam X itu. Sebab itulah kita ada satu lagi ujian pengesahan untuk menentukan sama ada ia Al ataupun PB. Nak uji lagu mana? Okey, nak uji lagu mana? Okey. Jadi di sini, okey, so kita okey. Cikgu bacalah takut tertinggal. So, menghasilkan pemerhatian yang sama apabila diuji dengan lautan NaOH dan lautan amonia. So, oleh itu ujian pengesahan PB diperlukan untuk membezakan antara ion PB dan ion Al3+. So, selain itu, ion Fe2+, Fe3+ dan amonium boleh boleh ditentusahkan dengan reagen tertentu. Okey, dia ada reagen. Reagen ni kita guna untuk menentukan sesuatu cation yang hadir dalam sesuatu larutan. NaOH pun reagen, amonia pun reagen. Tapi dia kata ada spesifik reagen untuk uji benda ni. Okey. So sekarang kita nak menentusahkan kehadiran cation amonium Fe, Fe2+, Fe3+ dengan PB2+ yang hadir dalam larutan aqueous. So kenyataan masalah, bagaimanakah cara untuk mengesahkan jenis cation dan hipotesis, kita boleh buat hipotesis sendiri. Okey, lagu mana kita nak hipotesis Macam mana kita nak hipotesis kat situ? Siapa boleh cuba buat hipotesis kat situ? Macam mana kita nak buat hipotesis ni? Dia kata bagaimanakah cara untuk mengesahkan jenis cation, okey, yang hadir dalam larutan aqueous. Jadi hipotesis cikgu ayat dah. Kita kena jawab soalan itu. Penyataan masalah adalah soalan. Jadi di sini kalau kita tengok macam mana kita nak bina hipotesis, kita jawab soalan itu. So kita boleh katalah, okey, jika cation adalah NH4+, mendakan perang terbentuk apabila diuji dengan reagen. Kita tengok muka surat 21 tu. 21 Nessler. Okey, lepas tu ada lagi ayat dia. Pausa. Lepas tu jika cation adalah Fe2+. Okey, kalau Fe2+ mendakan biru tua terbentuk
apabila diuji dengan larutan kalium heksasianoferat 3. Okey. Lepas tu tambah lagi. Ada lagi. Okey, lepas tu jika cation adalah Fe3+, okey, mendakan biru 2 terbentuk apabila diuji dengan larutan kalium heksasianoferat 2. Okey, dan akhir sekali, jika cation adalah Pb2+, kita akan dapati mendakan kuning terbentuk apabila diuji dengan larutan, katakanlah kita guna larutan kalium iodida. Okey, ni kita boleh katakan sebagai hipotesis kita. Okey, kita boleh kata macam tu, hipotesis. Okey. Jadi di sini selepas kita buat hipotesis, okey, kita nak jawab satu-satu sebab dia kata bagaimana cara untuk mengesahkan. So kita guna reagen yang berbeza lah. Contoh reagen kita, kalau ferrum 3, kita guna kalium heksasianoferat 2. Kalau Pb, kita guna kalium iodida. Kalau amonium, kita guna reagen Nessler. Kalau Fe2, kita guna kalium heksasianoferat 3. Okey. Jadi kita punya pom boleh ubah kat sini. Okey, pom boleh ubah kat sini. So kita ada gambar dia pom boleh ubah kat sini. Okey, kalau kita kata dimanipulasi kat sini adalah reagen. Reagen. Kita guna reagen yang berbeza. Okey, setiap ni kita guna reagen berbeza. Okey. Yang bergerak balas adalah pemerhatian. Okey, pemerhatian. Okey. Pemerhatian apabila reagen ditambah. Pemerhatian apabila reagen ditambah. Okey. Lepas tu yang dimalarkan adalah ni. Ni kita malarkan. Ni kita malarkan sebab kita nak uji hok ni. Kita katakan ia adalah dimalarkan. Okey. So, apabila dah selesai, maka kita pun adalah kaedah. Jadi bila kita nak uji amonia kat sini, amonia, maka kita titiskan reagen Nessler. Jadi bila kita nak buat prosedur dia, kita buat yang pertama, step yang pertama adalah kita kena masukkan. Contoh yang pertama, kita kata 2 cm padu larutan amonium klorida dimasukkan ke dalam tabung uji. Lepas tu kita pun titiskan. Beberapa titis reagen Nessler. Lepas tu step yang ketiga apa dia? Pemerhatian direkodkan. Sesak untuk kaedah yang pertama. Kita pergi kepada kaedah yang kedua pula untuk mengesahkan ujian ferrum 2. Step yang pertama apa dia? 2 cm padu larutan ferrum 2 sulfat dimasukkan ke dalam tabung uji. Step yang kedua apa dia? Titiskan beberapa titis larutan kalium heksasianoferat 3. Lepas tu yang ketiga sama, pemerhatian direkodkan. Kemudian kita buat kaedah 3 pula untuk mengesahkan kehadiran ion ferrum 3. Jadi step yang pertama sama, 2 cm padu larutan ferrum 3 klorida dimasukkan ke dalam tabung uji.
Kemudian step yang kedua, titiskan beberapa titis larutan kalium heksacyanoferat 2. Maka yang ketiga, pemerhatian direkodkan. Kaedah yang keempat pula nak mengesahkan kehadiran plumbum 2 nitrat. Maka step yang pertama, kita letakkan 2 cm padu larutan plumbum 2 nitrat ke dalam tabung uji. Kemudian step yang kedua, kita tambahkan 1 cm padu larutan kalium iodida. Step yang ketiga, okey. Yang ni dia ada panjang pula. Okey, step yang ketiga, okey, kita tambahkan air suling. Okey, bila kita dapat mendakan, kita tambah air suling 3 cm padu air suling ditambah. Kita follow je dia ya. Okey, 3 cm padu air suling ditambah ke dalam campuran. Okey, ni 3 cm padu air suling ditambah ke dalam campuran. Okey, yang keempat, campuran dipanaskan. Okey, yang kelima, kita boleh kata kat sini yang kelima, okey, mendakan kuning. Okey, ataupun kalau kita tak boleh buat yang kelima, dia ada buat ruangan tak sekejap cikgu nak tengok. Okey, dia ada kat sini. Okey, so step yang kelima, kita tak payah buat itulah. Tak payah buat mendakan. Step yang kelima, kita boleh kata, okey, pemerhatian. Okey, yang kelima kat sini. Okey, campuran disejukkan, panas lepas tu sejuk. Yang keenam, kita tulis pemerhatian direkodkan. Okey, okey, selesai prosedur untuk 4 kaedah. Okey, lepas tu, kita pergi kepada seterusnya. Okey, ni rancang prosedur. Kita dah bincang dah prosedur saat ni tak ada masalah. Kita dah selesai. Kemudian kita pergi kepada keputusan. Jadi kita dah buat dah jadual untuk buat keputusan. Maka kita kalau kata ujian pengesahan untuk amonium, kaedah 1 kita guna reagent Nessler. So pemerhatian dia kita boleh rujuk kepada muka surat 211 dari buku teks. Okey. Jadi kalau amonium, kalau kita guna reagent Nessler, pemerhatian kita akan dapati mendakan peran terbentuk. Okey, tajuk ni banyak sangat kena ingat So, yang kedua, kaedah yang kedua, ujian pengesahan untuk ion ferrum 2. So, cuba tengok muka surat 211 juga, rajah 0.59. So, kalau ion ferrum 2, kita guna kalium heksacyanoferat 3. So, kita akan dapati mendakan biru tua terbentuk. Okay, terbentuk. Okey. Okey, yang ketiga, kaedah yang ketiga, guna larutan kalium heksacyanoferat. Dia ada 2 kat situ. Kalau kita guna lautan dengan menggunakan lautan kalium heksacyanoferat 2, so kita akan dapati mendakan biru tua terbentuk. Awak follow cikgu ke ni? Okey. Kalau kalium, thiocyanat tu dapat apa dia? Okey, kita akan dapati kalau larutan kalium thiocyanat, kita akan dapati pemerhatiannya adalah larutan berwarna merah darah terbentuk. Okey. Manakala ujian untuk PB pula, apa yang kita dapat untuk PB, so awak boleh refer kepada buku teks di muka surat 212 kat situ. Okey, apa dia kita kata kat sini? Okey, mendakan kuning terbentuk. Okey. Terbentuk. Okey. Lepas tu kita panah, okey. Bila panah kita dapati, okey, pemerhatian kedua adalah mendakan kuning larut. Okey. Apabila dipanaskan. Okey. Larut. Okay, maknanya that's why lah bila kita kata larut, bila kita panah ni, dia tunjuk mana ada kuning sini, tak ada. Dia nak ayat kita bahawasanya mendakan kuning tu larut. Tapi bila kita sejuk, nampak tak mendakan kuning ada balik bila kita sejuk. Jadi kita kena tulislah pemerhatian itu. Mendakan kuning larut apabila dipanaskan. Kemudian kita boleh kata lagi
mendakan kuning muncul semula apabila sejuk. Okey, tu kita panggil pemerhatian. Okey, bila kita dah buat pemerhatian, maka kita pun nak buatlah kesimpulan. Okey, kita nak buat kesimpulan. So, kesimpulan kita pun tengoklah hipotesis. Kita pun tengok hipotesis. Hipotesis kita buat tadi. Jika cation amonium mendakan ini. Okey, sama tak hipotesis dengan dapatan kita daripada pemerhatian? Sama tak? Sama tak? Sama tak? Pakat senyap belakang ni. Sama tak? Dengar ke tak suara cikgu ni? Dengar. Sama ke tak pemerhatian ni dengan hipotesis ni? Sama kan? Okey. Jadi bila sama, awak pun salinglah balik. Okey. Bila kita nak buat apa tu kesimpulan, okey, awak salinglah. Okey, saling hipotesis. Bila saling hipotesis, lepas saling hipotesis, barulah kita tulis hipotesis diterima. Ini kesimpulan kita. Okey. Hipotesis diterima. Okey, ataupun kita boleh kata hipotesis diterima, lepas tu kita salin balik hipotesis mana-mana satu boleh. Okey. So, selesailah kita untuk aktiviti 0.11. Awak boleh follow, boleh faham ke tidak aktiviti 0.11 ni? Boleh faham ke? Boleh. Boleh. Okey. So, kita pergi kepada soalan. Okey, kita pergi kepada soalan. Dia kata, tuliskan persamaan ion bagi tindak balas antara kalium iodida dengan plumbum 2 nitrat. Okey, kalium iodida dengan plumbum 2 nitrat. So, apa yang kita boleh kata kat sini, okey, cikgu buat ringkasan. Okey, cikgu tak payah buat ringkasan lah, kita buat satu-satu. Okey, satu-satu. Kita pun buat persamaan kimia. Kalium iodida. Okey, Ki tambah dengan plumbum 2 nitrat. So, Pb NO3 2. So, bila dia bertindak balas, maka K ambil nitrat. So, K NO3. Pb ambil I. Dia akan jadi PbI2. Okey, sekarang kita nak tentukan pepejal. Okey. Kalium ni, dia anak. Bila anak, semua larut. So, dia aqueous. Nitrat, semua garam nitrat larut. Dia aqueous. Supaya juga ni, anak, KK larut ataupun nitrat larut. Okey, dia AK. So, yang ni dia pepejal. Okey, dia pepejal. Jadi, kita pecah lah. Okey, kita pecah. Okey, hok mana larut teh, dia boleh jadi ion. Sebelum pada tu, kita imbang dulu persamaan. Nitrat ada 2, letak 2. Bila letak 2, K ada 2, letak 2. I dah ada 2. Okey, balance dah. Okey, sekarang kita pecah. Jadi, kita ada 2 K plus dengan 2 I minus untuk KI. Lepas tu untuk PB pula kita ada PB2 plus dengan 2 NO3 minus. Cikgu tahu ni ramai hot blur ni. Hot ni persamaan kimia. So, kalium nitrat kita ada 2K plus dengan 2 NO3 minus sebab 2 kat depan milik K, milik NO3. Dan kita ada PbI2, kita tak pecah dah sebab dia pepejal. So, dia tidak ada ion yang bergerak bebas. So, bila kita pecah, maka kita pun matilah sama kiri kanan. K plus dengan K plus habis. Nitrat dengan nitrat habis. So, yang kita ada kat sini adalah I minus dengan PB2 plus membentuk PbI2. Inilah yang dikatakan dengan persamaan ion. Dengan persamaan ion. Okey. Ataupun kalau kita tak siap dengan kaedah macam ni, kita dah rasa kita dah okey dah persamaan ion, maka kita buat langkah lagu mana? Kita tahu bahawasanya kalau kalium iodida bertindak balas dengan plumbum 2 nitrat, dia membentuk plumbum 2 iodida, maka kita tahu plumbum 2 iodida ini tidak larut, maka kita pun buat terus lagu ni. Plumbum 2 iodida tak larut, datang daripada ion apa?
datang daripada ion Pb2 plus dengan ion I minus. Ada dua, tak dua. Gitu je. Jadi sebab kita dah biasa, kita dah tahu, kita boleh buat direct lagu ni. Tapi kalau kita tak biasa lagi, nak buat direct, tak tahu lagi. So kita buat step lah. Ni kita punya langkah-langkah untuk mendapatkan persamaan ion. Okey. Boleh faham ke situ? Bolehkah? Boleh. Okay, so kita pergi kepada soalan yang kedua. Soalan yang kedua, selain daripada reagen Nessler, okay, apakah reagen lain yang boleh digunakan untuk mengesahkan ion amonium? Okay, nak guna apa ion amonium ini selain daripada kita nak guna reagen Nessler? Kita kena guna apa? NaOH. Guna NaOH tadi kan? Okey, boleh. Kita boleh guna NaOH. Okey. Okey, jawapan ni cikgu buat kat bawah ni. Soalan nombor 2 ni. Okey, selain daripada amonium, kita boleh guna reagen dia lain iaitu larutan NaOH. Boleh? Lepas tu kata jelaskan secara ringkas kaedah ujian tadi. Kaedah ujian itu. Jadi kita NaOH tu kita nak campur dalam apa dia? Dalam larutan garam yang mengandungi ion amonium. So step dia macam tadi. Jadi kita buat lagu mana? Dia kata jelaskan secara ringkas kaedah. Dia nak kaedah. Ni. Jadi ramai di antara di antara pelajar-pelajar cikgu ni bila nak jawab soalan baru ni tak tahu, tak faham soalan cikgu rasa. Sebab jawab entah apa-apa, ada setengah-setengah tu entah apa-apa dia jawabnya sebab cikgu nampak macam cara dia jawab tu memang tak faham soalan. Okey. Jadi perhati molek lah macam mana cikgu dah banyak dah sebenarnya bincang soalan dengan awak ni. Jadi contohnya soalan-soalan eksperimen tu cikgu bincang belakang. Okey. Jadi perhati molek. Kalau rasa tak faham kena tanya cikgu. Sebab kalau kita tengok dalam PSA pun lebih kurang gini je soalan-soalan dia lah. Mesti ada jelaskan, mesti ada tulis persamaan, benda-benda gitu jadi tanyanya. So jelaskan kaedah. Bila kaedah dia kena ada cara lah. Jadi kalau kita nak uji dengan NaOH, maka kita katalah tambah NaOH tu. Tapi kita kena adalah dia punya isi padu. So katakanlah kita kata step yang pertama macam kita buat tadi lah ni. Kita kata 2 cm padu ni hak ni. Ni nak uji lagu ni lah. Jadi step yang pertama kita pun tulis lah. Kita tulis 2 contohnya cm padu. Larutan. Garam yang mengandungi ion amonium. Dimasukkan ke dalam tabung uji. Lepas tu, yang kedua, kita pun katalah tambahkan sedikit larutan NaOH. Kalau kita tak kata sedikit pun, kalau tak guna perkataan sedikit, kita boleh guna volume. Katakanlah kita nak guna volume. So cikgu pilih volume. Tambahkan contohnya 2 cm padu larutan NaOH ke dalam tabung uji. Yang ketiga, kita tulislah pemerhatian. So kita kata apa dia? Tiada mendakan terbentuk. Mengesahkan cation yang hadir adalah NH4+. Tu. Ion NH4+. Simple saja. Kita ulang balik kita belajar tu sebab dia nak kaedah. Itulah kaedah. Kemudian soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga. Jika larutan kalium klorida digunakan untuk menggantikan larutan kalium iodida dalam kaedah 4. Ramalkan pemerhatian. Kaedah 4 tu dia campur ke apa dia kaedah 4 tu? Dia campur dengan plumbum 2 nitrat. Dia campur dengan plumbum 2 nitrat. Jadi makna kat sini
kaedah 4 ini kita ambil plumbum 2 nitrat. Okey. Jadi cikgu buat kat mana ni? Katakanlah cikgu buat kat sini ni. Okey. Kita ada plumbum 2 nitrat PbNO32. Okey. Lepas tu dia tambah dengan kalium klorida. So KCl. Maka hasil dia Pb ambil Cl. So kita akan jadi PbCl2 tambah dengan KNO3. KNO3. Ini persamaan dia. Kalau cikgu tulis mula persamaan kat sini kita ada PbNO32 tambah dengan KCl. Dia tukar partner. Pb ambil Cl. So dia akan jadi PbCl2 plus K dengan nitrat dia akan jadi KNO3. Kita balance, kita letak 2 kat depan tu. Kita letak 2 kat depan ni. Okey, selesai persamaan kimia dia. Kita padam sini. Jadi bila kita nak buat persamaan kimia ni, apa yang kita perlu tahu? Formula bagi sebatian kimia tersebut. Contohnya PB nitrat ni. Okey, macam mana kita nak dapat PB nitrat? Kita pun tahu PB2 plus NO3 minus. Okey, bila dia combine, NO3 kena ada 2. Kau ni kena recall balik kita belajar sebelum pada ni. Okey, jadi peringkat ni cikgu tak itu lah. Cikgu tidak nak royak balik lah formula kimia tu. Bagi sebatian. So kita nak pergi kepada kita nak belajar. Iaitu kita nak tentukan cation and ion. Okey, bagi soalan ini. Tetapi masih lagi mengguna pakai apa yang kita belajar dalam tajuk 3. Sebab itulah kalau tajuk 3 tu awak tak boleh kuasai. Jadi persamaan kimia tu awak tak boleh nak kuasai. Maka kita akan dapati sukarlah bagi awak bila kita berdepan dengan tajuk-tajuk seterusnya. Sebab setiap tajuk mesti ada persamaan kimia. Okey, sebab tu you kena usaha sendirilah tu. Yang tu cikgu tak boleh nak bantu. Cikgu hanya bantu untuk menerang macam ni. Untuk bahagian mengingat, bahagian memahirkan awak lagi itu adalah awak sendiri. Jadi cikgu cuma royak-royak. Lepas tu cikgu bersedialah untuk membantu awak jika awak ada masalah boleh tanya. Okey. So jika lautan itu ramalkan pemerhatian. Okey, so bila klorida ni kita tahu, kita pun relate dengan garam tak larut. Garam tak larut untuk ion klorida. Ion klorida yang tak larut adalah PAH. PAH kan? PAH iaitu Pb2+, Al3+ dengan Hg2+, mercury. Hg2+. Okey, PAH yang tak larut. Jadi Pb ni termasuk PAH. Maka dia tak larut. Okey, dia tak larut. So, bila pemerhatian, bila tak larut, maka apa pemerhatian dia? Kita boleh kata kat sini, mendakan putih terbentuk. Okey, mendakan putih terbentuk. Kenapa? Kerana ada wujudnya plumbum 2 klorida. Plumbum 2 klorida ini tak larut. Tak larut. Macam mana kita tahu tak larut? Dah kita belajar dah sebelum pada ni, kita ingat dah. Jadi kita pun tahulah dia tidak larut. Okey, ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Tak ada. So bila tak ada, sediakanlah laporan yang lengkap. Sediakanlah laporan yang lengkap selepas perbincangan ini. Eksperimen kita buat bila buka sekolah. Okey, buat dulu laporan supaya cikgu kata bila kita masuk hanya buat eksperimen untuk mengesahkan laporan dah ada belakang dah. Jadi maknanya bila buka sekolah awak tidak gaduh nak siap laporan lah, nak buat eksperimen lah, tak gaduh mana. Benda laporan ada dah, cuma kita masuk hanya untuk buat eksperimen sahaja. Okey. So inilah muka surat 211 di mana ini merupakan reagent. Okey, ni kita panggil reagent. Ni reagent untuk menentukan kehadiran ion amonium Fe2+ dengan Fe3+. So kita tengok lensa kimia kata gapo. Lautan kalium hexacyanurate 2 digunakan untuk mengesahkan kehadiran ion ferrum 3. Okey, kerana larutan ini ditambah kepada larutan aqueous yang mengandungi ion ferrum 2, mendakan biru muda terhasil. Itu kena ingatlah, mendakan biru muda terhasil. Okey. Ni mendakan biru muda terhasil untuk Fe2. Okey.
Okay. Kalau Fe3 mendakan biru tua. Hak ni mendakan biru muda. Hak ni biru muda. Okey. Jadi kalau biru tua dengan biru muda, kita susah nak beza kan. Sebab itulah kita buatlah lautan kalium hexacyanophorat 2 ni uji Fe3+. Kita tak uji Fe2+. So kalau kita uji dengan Fe2+, okey, akan dapat biru muda. So sini kita boleh katalah kalau kita guna hak ni, okey, guna hak ni. Okey. Ni kita guna Fe ni. Ni kalau kita campur dengan K pak tu tak, K pak Fe CN6. Ni kalium hexacyanophorat 2, kita akan dapati kat sini mendakan biru muda. Ni. Kalau kita guna kalium hexacyanophorat 3, mendakan biru tua. Ni dia ayat-ayat ni. Okey. Dan lautan kalium hexacyanophorat 3 digunakan untuk mengesahkan kehadiran ion ferrum 2. Okey, 3 tu ion ferrum 2. Sekiranya larutan ini ditambah kepada larutan aqueous yang mengandungi ion ferrum 3, maka warna perang kehijauan terbentuk. Warna perang kehijauan terbentuk. Okey, maknanya hak ni kalau kita guna campur dia dengan K3 ni. FeCN6. Ni campur hak tu. Maka kita dapat hak ni. Kita dapat ke dia? Warna perang kehijauan terbentuk. Ni kita boleh tambah. Dalam ni kita boleh tambah. Maknanya kalium hexacyanophorat 3 ni boleh uji ferrum 2, boleh uji ferrum 3. Kalau uji ferrum 3, ni pemerhatian dia. Kalau uji ferrum 2, ni pemerhatian dia. Kalium hexacyanophorat 2 boleh uji Fe3+. Kalau Fe3+, warna ni. Kalau Fe2+, mendakan biru muda. Okey, mendakan biru muda. Boleh jugalah. Okey, kita boleh tambah dalam rajah 0.59. Okey. So seterusnya untuk PB, ni awal-awal hari tu kita dah tengok dah AL dengan PB tadi. Okey, tadi cerita kita tadi tak selesai lagi sebenarnya. Cerita kita tadi. Mana cerita kita tadi? Cerita kita cerita kita eksperimen 0.11 ni. Tadi kan kita kata dah kita buat ni sekiranya. Okey, sekiranya. Mana? Mana tadi kita buat ni? Cikgu tengah mana dah? Ni. Ni kan? Kita tak selesai lagi tadi. Okey, ni dia kata ion Al dengan ion PB. Okey, ni Al dengan PB. So kita nak tahu Al ke PB ni buat gana? Jadi sinilah cerita dianya. Okey, jadi bila kita nak uji sama ada ion Al atau PB, maka apa yang kita perlukan, dia akan menghasilkan mendakan putih yang tidak larut dalam lautan alkali berlebihan. Okey, pemerhatian dia sama kan? Okey, maka larutan kalium iodida digunakan untuk membezakan kedua-dua ion ini. Di mana kalau kita nak tahu ada Al atau PB, kita pun tambah lautan kalium iodida. Dapat mendakan kuning, lepas tu panah, mendakan kuning larut. Bila kita sejuk, mendakan kuning terbentuk semula, sah PB. Tetapi kalau kita tambah larutan, tambah kita tambah kalium iodida dalam larutan garam, kalau tiada mendakan terbentuk, maka ion Al3+ yang hadir dalam larutan tersebut. Jadi sekarang kita selesailah. Maknanya aluminium dengan PB ni kita tidak boleh nak bezakan dia dengan uji guna reagen NaO ataupun dengan NH3. Okey, NH3, larutan amonia, kerana kedua-duanya memberikan pemerhatian yang sama. Jadi kalau kita dapat pemerhatian yang sama dan inference kita kemungkinan Al3+ atau PB yang hadir, maka kita boleh uji guna reagen seterusnya iaitu kalium iodida. Okey. Boleh faham situ kan? Bolehkah? Banyak cerita ni. Tajuk garang ni banyak cerita.
Sebab tu ada pelajar dia suka. Okey, macam belajar forensik pula. Okey, nak tahu go tu, nak tahu go ni. Tapi kena ingat go tu, kena ingat go ni. Okey. So, sekarang ni kita buat secara ringkas. Dikata analisis kualitatif ke atas garam yang tidak diketahui. Jadi, katakanlah awak diberi satu sampel garam. Tak tahu garam tu garam apa. Katakanlah kita kata garam X. Tak tahu gapo. Jadi, step yang pertama, kita buat gapo. Ambil, kita tengok warna. Warna dia gapo. Sebab kita dah belajar dah. Ada garam berwarna. Ada garam putih. Jadi, kita tengok warna dia dulu. Okey, lepas tu, kita ambil sikit. Uji panah dia. Tengok gas. Ada gas perang ke? Uji gas ni. Okey. Kalau gas itu mengeruhkan air kapur, maknanya anion dia karbonat. Kalau gas tersebut warna perang, ia anionnya adalah nitrat. Ni uji gas ni. Okey. Lepas tu, bila kita panah, lepas tu kita pun larutan seterusnya kita tambah dengan air suling. Larut ke? Ataupun tak larut. Okey. Kalau dia tak larut, maknanya dia garam tak larut. Kalau larut ke? Kalau dia tak larut, maka dia dikategorikan sebagai garam tak terlarutkan. Okey. Kalau dia larut, maka dia dikategorikan dalam kumpulan garam terlarutkan. Jadi kalau garam larut tak ada masalah lah. Okey, kita ada ion-ion dan larutan aqueous, maka kita boleh uji untuk cation, uji anion macam tadi. Tetapi kalau garam tu tak larut, maka kita kena guna asid bagi melarutkan garam tersebut. Jadi contoh asid kat sini kita guna asid nitrik. Campur asid nitrik biar garam ni larut. Bila garam tu larut, barulah kita buat ujian anion dengan ujian cation terhadap garam tersebut. Ni cara macam mana kita nak buat ujian ke atas garam yang tidak kita ketahui. Okey, soalan ni dia famous dalam peperiksaan amali sains. Okey, amali sains. Okey, dia memang famous lah soalan ini. Biasa amali sains dia akan bagi awak satu sampel, dia suruh awak kenal pasti garam ni nama gapo. Jadi ni cara-cara kita lah. Kita nak buat gapo dia, step dia lagu mana kita nak buat sebelum kita boleh kenal pasti cation dengan anion dalam garam tersebut. Okey. Seterusnya, ni kita akan buat dalam makmal lah, di mana cikgu akan bagi ke awak satu sampel garam X yang berbeza. Okey, sign awak dapat Y, awak dapat X. Okey, lepas tu cikgu bagi sampel Z yang berbeza antara satu sama lain dan awak akan kenal pasti garam yang awak dapat itu adalah garam apa. Ni kita tak boleh nak bicai lah. Okey, jadi cikgu akan bagi ni bila kita buka sekolah. Jadi kita pakat doa lah supaya kita boleh kembali kepada suasana normal semula. Okey, ni kita kes dekat Kelantan ni pun kita nampak macam tidak stabil. Kejap turun, kejap naik, kejap turun, kejap naik. Jadi bila lah kita nak buka sekolah, duk main turun naik lagu tu. Jadi nyanyi oleh awak lah ya. Okey, so kita tak ada dah. So cikgu berhenti setakat ni. Esok cikgu nak bincang hak ni dengan awak. Okey, selain daripada awak siapkan latihan, eksperimen tu, perbincangan untuk eksperimen 0.11. Jadi jawablah juga ujikan diri 0.11 ini dan juga soalan akhir sekali tu. Okey, di belakang tu kita ada penilaian prestasi NE. Okey, boleh jawab dan kalau ada masa kita akan bincang esok. Jadi insya-Allah lah ke mana-mana pun cikgu harap kita dapat siapkan, habiskan tajuk ini esok. Jadi minggu depan kita masuk tajuk kadar tindak balas. Okey, ada soalan nak tanya cikgu sebelum kita bersurai? Ada soalan nak tanya cikgu? Ada soalan nak tanya cikgu? Tak ada. Senyap belaka ni tak ada ya.
So kalau tak ada, kita berhenti takat ni lah. Cikgu ada 9 minit lagi ni. So tak apalah 9 minit tu kalau yang mana tak boleh, tak breakfast lagi, boleh pergi breakfast awal. Okey, yang mana tak boleh pergi toilet tu, boleh pergi toilet awal. Okey, yang mana nak siapkan kerja, boleh siapkan kerja. So dengan itu kita berhenti setakat ni. Assalamualaikum semua. Bye-bye. Waalaikumsalam. Terima kasih, Waalaikumsalam. cikgu. Terima kasih, Terima kasih, cikgu.